kawan-kawan kita yang masih tak dapat bersama dengan kita hari ini, tak apa, cikgu akan buat rakaman. Yang ni cikgu rakam macam biasa, record. Nanti kamu boleh tengok balik dalam video rakaman nanti. Okey, jadi cikgu harap kamu bersedia untuk kita teruskan pelajaran kita. Okey, untuk mula-mula cikgu nak kita tengok balik yang minggu lepas. Okey, yang minggu lepas yang cikgu suruh kamu cari maksud tersirat. Okey, maksud tersirat. Ingat tak? Mungkin ada yang tak buat ni. Ada yang tak buat ke? Maksud tersirat. Oh, Nafiza ada, sorry. Nafiza. Afif. Mana Afif? Tak dengar. Siapa yang tak dengar? Yang lain boleh dengar jelas tak? Yang cikgu. Dengar jelas. Okey. Terima kasih. Okey. Jadi cikgu nak kita sama-sama semak jawapan yang minggu lepas. Okay, Wan Burhanuddin baru masuk. Okey, selamat datang Wan Burhanuddin. Selamat pagi. Okey, harap bersedia. Okey. Kita tengok yang minggu lepas. Iaitu tentang latihan pada muka surat 8. Okay, latihan pada muka surat 8. Sama-sama kita tengok. Semua boleh buka buku teks yang dah ada buku teks. Kita tengok. Harap boleh nampak ya. Okey. Kita lihat. Yang minggu lepas cikgu bagi supaya semua baca dan fahami maklumat di bawah. Kemudian bincangkan maklumat tersirat yang terdapat dalam petikan bersama-sama guru. Okey. Kalau minggu lepas cikgu minta kamu semua cari dulu. Cari dulu maksud tersirat berdasarkan teks. Berdasarkan teks tu, contohnya, okey, cikgu baca dulu. Okey, Afifi, Kaijun dan Tinesh menyertai perlombaan basikal antara komuniti kejiranan taman mereka. Sebelum perlombaan, mereka diberi taklimat. Okey. Sebelum perlombaan, peserta perlu mempunyai kesihatan yang baik. Peserta perlu memakai pakaian yang sesuai dan selamat semasa menunggang basikal. Okey. Basikal hendaklah dalam keadaan baik dan sesuai dengan berat badan. Okey. Ketika perlombaan, kita tengok yang dalam petak kuning tu ya, dalam jadual kuning. Okey, peserta perlu melihat dan mematuhi peraturan papan tanda. Okey, arah laluan perlombaan, tempat berbahaya. Peserta perlu mengamalkan semangat kesukanan. Dan peserta perlu saling menghormati. Okey, cikgu harap kamu dah baca sebab minggu lepas cikgu dah pesan supaya kamu baca dan cuba fahami dan cuba cari maklumat yang tersirat. Sebelum ni kita dah belajar maklumat yang tersurat. Okey, yang tersurat ni agak mudah untuk kita cari. Tapi kalau untuk maklumat yang tersirat agak sukar. Okey, kalau kita tidak faham apa yang kita baca. Okey. Apa yang cikgu baca tadi, cikgu harap kamu boleh faham, iaitu tentang 3 orang sahabat di satu tempat kediaman, satu komuniti, satu taman menyertai acara perlombaan basikal iaitu Afifi, Kaijun dan Tinesh. Okey, kita lihat. Okey, ini jadual yang sepatutnya kamu buat.
Okey, ada dua bahagian iaitu maklumat tersirat dan ada respon. Respon ni maksudnya ialah tindakan. Okey, tindak balas. Tindak balas apabila kita dapat tahu apa maklumat yang disampaikan. Okey, berdasarkan petikan tersebut, okey, ada empat maklumat tersirat yang diperolehi. Okey, yang cikgu dapat senaraikan di sinilah. Okey, yang pertama, peserta perlu menjaga kesihatan sebelum perlumbaan agar dapat mengekalkan tumpuan yang baik semasa perlumbaan. Okey, apa respon? Apa tindakan ataupun apa yang dapat daripada maklumat tersirat tu? Iaitu peserta dapat mengekalkan kemalangan, mengelakkan kemalangan daripada berlaku. Respons tu maksudnya kamulah. Kamu yang beri respon daripada maklumat tersirat tu. Faham tak? Okay, sekarang cikgu nak kamu buat dulu jadual ni. Siapa yang belum buat jadual, sila sambil-sambil dengar cikgu buat tu, buat jadual ni dulu. Buat dalam buku pemahaman. Okay. Yang ni dalam buku pemahaman. Sambil-sambil dengar tu, sambil-sambil tulis, buat. Dan maklumat tersirat yang kedua ialah peserta perlu memakai pakaian yang sesuai dan selamat semasa menunggang basikal. Itu maklumat yang tersirat. Okay. Dan ini cikgu dah bagi satu. Sepatutnya 3 lagi ni respon adalah daripada kamu semua. Okey. Daripada kamu semua. Okey. Maklumat yang tersirat yang ketiga, peserta perlu melihat dan mematuhi arahan papan tanda. Okey, dan yang keempat, peserta perlu mengamalkan semangat kesukanan ketika bersukan. Okey. Mungkin ada yang tak dapat nak cari respon ataupun cari maklumat tersirat tu. Jadi cikgu paparkan di sini contoh jawapan. Contoh jawapan ni maksudnya kamu boleh tulis dalam buku kamu sekarang. Okey, kita lihat sama-sama ya. Ini adalah contoh jawapan latihan muka surat 8. Okay. Tulis. Daripada hari tu lagi orang suruh you berpuasa. Muhammad Iman ke siapa? Tutup mic. Tutup mic. Okey, sekarang semua murid sila tulis contoh jawapan. Contoh jawapan latihan muka surat 8. Oi, kalau kau nak tahu itulah lagu Naruto Shippuden. Ada gangguan di situ, cikgu harap okey, sila tulis contoh jawapan. Cikgu bagi masa dalam masa 5 minit untuk kamu tulis yang cikgu paparkan pada skrin kamu tu. Okey. Itu ada semua maklumat tersirat dan respon sekali cikgu sertakan di situ. Itu sebagai panduan pada kamu. Mungkin ada yang dah tulis tapi waktu sekarang cikgu tak dapat nak menanda. Jadi cikgu nak kamu semua salin contoh jawapan. Jangan padam jawapan kamu, tapi kamu boleh tulis di bawah ataupun di sebelah. Okey, tak perlu padam jawapan kalau salah. Okey. Cuma tulis contoh jawapan supaya kamu dapat bandingkan jawapan yang cikgu bagi dengan jawapan yang kamu buat. Okey, Wan Burhanuddin, sila tulis. Sila tulis apa yang cikgu paparkan ke depan. Sila tulis, jangan duduk saja. Okey. Dalam buku pemahaman.
So bagi masa lebih kurang 5 minit untuk kamu salin. Salin laju sikit tak apa. Nanti kamu boleh tulis semula. Okay, kita tengok respon yang kedua. Okay, peserta perlu memakai pakaian yang sesuai dan selamat semasa menunggang basikal. Okay, apa responnya? Peserta dapat berlumba dengan selesa. Kalau kita pakai pakaian sesuai, okay, kalau kita kayuh basikal, kita rasa lebih selesa lah untuk mengayuh. Kalau perlumbaan apatah lagi. Okay, yang ketiga, peserta dapat berlumba dengan selamat tanpa mengganggu pengguna jalan raya yang lain, iaitu daripada maklumat, peserta perlu melihat dan mematuhi arahan papan tanda. Kalau kita ikut arahan, kita ikut petunjuk arah papan tanda tu, perjalanan perlumbaan kita tu akan lancar. Begitu juga kalau kita buat senaman ataupun aktiviti bersukan ataupun aktiviti berbasikal setiap petang ataupun setiap pagi pada hari Minggu, kita kena ikut arahan papan tanda. Okey. Yang terakhir, peserta perlu mengamalkan semangat kesukanan ketika bersukan. Apa respons kita? Peserta dapat mengeratkan silaturahim. Ya. Memang kalau kita bersukan ataupun kita masuk pertandingan apa-apa, kita mesti jaga semangat kesukanan supaya kita tidak bergaduh, kita dapat ramai kawan, kita dapat mengeratkan silaturahim. Kalau kita bersukan, lepas tu nak bergaduh je, itu dah sesuatu yang merugi. Itu perkara yang negatif. Okay, sambil-sambil itu kamu salin lepas ni kita akan masuk ke mata pelajaran ataupun subjek ataupun topik yang patutnya kita belajar pada hari ini. Dah tulis? Dah siap? Dah siap ya? Belum. Kena cepat sikit. Kamu tulis dulu laju-laju. Lepas tu nanti boleh tulis balik, ulang balik. Tak ada masalah. Sebab masa kita tidak banyak untuk ketika atas talian ni. Cikgu harap semua boleh nampak ya. Semua boleh nampak kan? Boleh. Boleh. Okey. Ada yang masih belum dapat buku teks? Saya tak dapat lagi buku teks DM. Okey, kalau yang belum dapat tu boleh gunakan dulu buku teks digital yang cikgu ada kongsikan dalam grup WhatsApp kelas 5 Asma'i. Cikgu dah bagi pada minggu lepas. Saya dah dapat dah. Okey, bagus. Kalau ada printer boleh print, kalau tak ada printer tak apa, boleh simpan dalam telefon ataupun laptop. Kalau nak print tu banyak tu. Okay, cuba bagi lagi 3 minit untuk kamu salin supaya kita dapat terus ke topik yang seterusnya. Siapa yang baru masuk, yang cikgu tak perasan, kamu maklumkan sebab cikgu akan tip nama untuk kehadiran. Kalau ada yang tak faham apa yang cikgu paparkan di skrip, sila bagi tahu. Jangan diam saja.
Okay, 2 minit lagi untuk salin. Juga harap semua salin jangan hanya lihat saja. Nanti kamu akan rasa kamu akan jadi rugilah kalau kamu tak salin. Sebab jawapan ni tak ada dalam buku teks. Ini jawapan ni cikgu yang bagi untuk kongsi dengan kamu semua. Okey, juga harap dah habis. Okey, siapa yang tak sempat nanti boleh lihat rakaman semula. Sebab cikgu akan pergi ke topik yang seterusnya, iaitu okey, yang ni pada muka surat 9. Muka surat 9 buku teks, iaitu aktiviti menulis. Kita menulis, kita lebih banyak menulis sebab tahap 2 lebih banyak menulis. Nanti nak jawab dalam peperiksaan ataupun nak buat karangan, kalau kita selalu menulis, kita akan memudahkan untuk kita membina karangan ataupun membina ayat. Okey, latihannya baca dan fahami maklumat yang terdapat dalam poster di bawah. Kemudian berikan pendapat berdasarkan soalan yang dikemukakan. Okey, kalau kamu lihat di situ dalam poster tu, okey, ada maklumat yang perlu kamu tahu. Dan di bawahnya ada soalan. Yang soalan yang belum dilengkapkan lagi jawapannya. Okey. Okey, kita tengok sama-sama. Itu poster tentang program kemasyarakatan Taman Seri Damai. Okay, kempen jalan dan kutip. Jarang-jarang kita dengar kempen macam ni. Okay, apa itu kempen jalan dan kutip? Okay. Juga harap semua orang tahu maksud kutip tu apa. Kutip tu maksud kita pungut, kita ambil. Okey, tarikh program pada 24 Mac 2020. Itu dikosongkan tu untuk sesuaikan dengan sekarang lah. Okay, kita boleh buat 2020 pada hari Ahad. Okay, masa 8 pagi hingga 11 pagi. Okay, matlamat maksudnya tujuan ataupun objektif dijalankan program tu. Okay, matlamatnya menanamkan sikap bekerjasama, mengeratkan hubungan kejiranan. Okay, kawasan sasar maksudnya kawasan yang akan diberikan tumpuan. Okey, iaitu taman permainan, gelanggang futsal, bangunan kedai, kawasan perumahan. Ini kawasan-kawasan yang akan dijalankan program jalan dan kutip. Maksudnya jalan dan kutip apa ni? Sampah. Okey, untuk membersihkan kawasan. Okey, atau cara maksudnya tentatif ataupun perjalanan program pada hari tersebut. Iaitu bermula pada pukul 8 pagi, taklimat, ada pembahagian kumpulan, ada pelantikan ketua kumpulan. Okey. Dan pada 8.15 pagi aktiviti dijalankan. Dan pada pukul 11 pagi bersurai. Bersurai maksudnya program habis ataupun tamat. Okey. Sebenarnya apabila kita lihat poster, sebenarnya kita kena mengkaji apa yang kita belajar tadi. Apa yang kita belajar minggu lepas, iaitu maklumat yang tersirat. Kita kena tahu apa maklumat yang tersirat yang terkandung dalam poster ni. Apa tujuan, apa yang nak disampaikan. Sebab tu
maklumat dalam poster ni ringkas saja, dia tak terangkan secara menyeluruh. Hanya diberikan maklumat-maklumat ringkas untuk kita fikirkan, untuk kita cari apa tujuan diadakan. Okey, kita lihat di bawah tu. Ini dia. Ini perbualan antara Tinesh dan Kaijun. Okey. Ada 1, 2, 3, 4 dan 5 soalan yang belum dijawab. Okey, ada 5 soalan yang belum dijawab. Jadi, cikgu nak sama-sama kamu semua tengok apa poster tu, tengok poster dan cari maklumat dengan menjawab menjawab soalan-soalan antara Afifi, Tinesh dan Kaijun. Faham tak tu? Okay. Ada 1, 2, 3, 4, 5 soalan tu perlu kamu jawab. Ini kena tulis dalam buku pemahaman. Sekarang ni hanya tulis, kamu tulis jawapan saja dulu. Tulis jawapan. Soalan tu nanti boleh tulis kemudian. Conten dulu jawapan. Bukan conten dalam buku teks. Conten dekat kertas dulu. Okay. Kalau kamu tinggalkan ruang untuk soalan tu pun bagus. Buat format dialog tu. Format perbualan. Kena buat titik tu kena sama. Ini kita dah belajar dah jam 4 dulu. Format penulisan dialog. Okay. Untuk karangan berformat. Tapi yang ni untuk soalan ni hanya tulis dalam buku pemahaman. Okey. Kita tengok Afifi dia cakap Tinesh, Kaijun, lihat poster ini. Esok komuniti Taman Seri Damai akan menjalankan kempen jalan dan kutip. Okey, untuk makluman kamu ada sedikit kesalahan ejaan di situ iaitu Taman Seri Damai. Damai itu huruf besar. Okey, damai itu huruf besar. Okey. Dinesh dijawab, kalau kita rujuk poster ini, mengapakah kawasan sasar termasuk bangunan kedai? Itu soalan dia. Kawasan sasar termasuk bangunan kedai. Okey. Itu jawapan yang perlu kamu fikirlah untuk kamu jawab. Seterusnya Kaijun, bagaimanakah aktiviti sebegini dapat mengeratkan hubungan keciranan? Tinesh pula jawab. Kamu kena jawab dengan jawapan yang penuh. Okay, jawab dengan jawapan yang penuh. Okay, Afifi, pada pendapat kamu, sesuaikah aktiviti ini diadakan pada hari Ahad? Lepas tu Kaijun pula jawab. Apa Kaijun yang kamu rasa Kaijun jawab apa? Okay. Dinesh, apakah tujuan pelantikan ketua kumpulan bagi setiap kumpulan? Kenapa perlu ada ketua kumpulan? Dan yang terakhir, yang manakah lebih sesuai aktiviti ini dijalankan secara berkumpulan atau individu? Nyatakan pendapat kamu. Okey, nyatakan pendapat kamu tu ada salah ejaan sikit. Nyatakan saja dia buat. Okay. Jadi ada 5 soalan ni perlu kamu jawab. Perlu kamu jawab berdasarkan poster yang ada pada muka surat 9. Okay. Yang ni cikgu bagi masa kamu 10 minit. 10 minit untuk kamu cari jawapan. Sambil-sambil kamu tengok poster tu, kamu jawab. Okay. Kenapa? Sebab kalau kamu lihat balik soalan format UPSR, ada satu bahagian iaitu penulisan bahagian B, ada ulasan. Ulasan yang memerlukan kamu jawab untuk kamu dapat 15 markah. Soalan tu biasanya akan diberi poster, petikan dan cikgu dah terangkan sedikit pada permulaan kelas kita pada beberapa minggu yang lepas. Iaitu soalan penulisan bahagian B, soalan ulasan. Ini lebih kurang format kepada soalan ulasan. Okay.
Okey, kamu jawab sekarang. Jawab dulu. Okey, nanti kita lihat kalau ada jawapan yang boleh cikgu kongsikan dengan kamu hari ini. Okey, boleh buat sekarang. Cuba bagi masa 10 minit. Sebab poster ni tak banyak pun maklumat dia. Hanya maklumat yang ringkas ni kita senang nak faham. Kita mudah nak faham. Dan soalan pun tidak ada soalan yang sukar di situ. Soalan semuanya berdasarkan poster. Cuma beberapa soalan ada menanyakan tentang pendapat. Tapi pendapat tu pun kamu boleh rujuk pada poster. Okay, sila tulis ya. Dan ada yang tak jelas tu boleh tanya cikgu. Apa yang tak jelas? Cikgu tak jelas. Siapa tu? Saya. Siapa bercakap? Saya. Siapa saya? Alif. Kenapa Alif? Kenapa? Tak jelas. Tak jelas? Kamu pakai telefon Oh, mungkin telefon kecil sikit lah. Tak nampak. Tak apa, nanti boleh dilihat. Cikgu baca Tak jelas yang mana poster? Buku teks tak ada. Buku teks tak ada. Ada buku teks. Boleh rujuk buku teks sama dengan buku teks cikgu bagi ni. Siapa yang berada buku teks boleh rujuk buku teks surat 9. Itu tajuk sepakat jaga kebersihan. Okey. Soalan tu sama, cuma cikgu tulis balik saja untuk paparan kamu. Untuk hari ni, cikgu nak kamu cari jawapan saja dulu. Soalan tu jangan tulis dulu sekarang. Soalan tu boleh tulis waktu lepas kelas nanti. Hanya cari 5 jawapan untuk 5 soalan ni sahaja. Siapa yang dah jumpa jawapan? No, Syafarisha. Okey. Terima kasih. Dah cikgu dah tulis nak kehadiran. Okey. Kita tengok dulu jawapan.
Kita kongsi dulu jawapan sebab cikgu takut nanti tak sempat masa. Kita kongsi dulu jawapan. Okay. Tengok jawapan yang pertama. Okay. Tinesh tanya Afifi. Kalau kita rujuk poster ini, mengapakah kawasan sasar termasuk bangunan kedai? Okey, apa Afifi jawab? Ini. Nampak tak jawapan yang tulisan berwarna merah? Kawasan sasar termasuk bangunan kedai kerana kawasan tersebut juga perlu bersih demi keselesaan semua. Okey, boleh jelas Dah nampak? Salin dulu jawapan tu. Nanti kamu isi balik selepas kamu tulis soalan. Okey. Tulis dulu jawapan yang tulisan merah. Cikgu dah bagi contoh jawapan. Boleh tulis dulu sebab sekarang dah hampir pukul 9. Cikgu takut tak sempat. Okey, kita tengok pula jawapan untuk soalan yang kedua. Okay, bagaimanakah aktiviti sebegini dapat mengeratkan hubungan kejiranan? Bagaimanakah aktiviti sebegini dapat mengeratkan hubungan kejiranan? Kita tengok apa jawapan yang Tinesh jawab. Okay. Tengok. Tinesh jawab, aktiviti sebegini dapat mengeratkan hubungan kejiranan dengan berlakunya interaksi dan kerjasama antara penduduk. Okay, interaksi tu huruf kecil interaksi. Interaksi ni. I tu huruf kecil. Okay, nanti cikgu betulkan. Okay. Okay. Soalan yang ketiga. Pada pendapat kamu, sesuaikah aktiviti ini diadakan pada hari Ahad? Biasanya kalau kita di sini, waktu cuti lah hari Ahad tu kan, biasanya berlaku ataupun diadakan banyak program-program kemasyarakatan seperti kempen jalan dan kutip ni. Okey, kita tengok apa Kaijun jawab. Apa Kaijun jawab? Okey, tengok cara dia menjawab tu. Pada pendapat saya, aktiviti ini sesuai diadakan pada hari Ahad kerana pada waktu itu merupakan hari cuti hujung minggu. Itu jawapan yang ringkas dan padat daripada Kaijun. Memang pun hari Ahad ialah hari cuti hujung minggu, jadi senang kita nak melakukan apa-apa aktiviti dalam kejiranan kita. Okay. Seterusnya, Tinesh tanya Afifi. Apakah tujuan pelantikan ketua kumpulan bagi setiap kumpulan? Okay. Apa yang kamu rasa? Kenapa perlu ada ketua kumpulan? Macam itu juga dalam kelas. Kenapa kita perlu ada ketua kelas? Supaya kita tengok apa jawapan. Okey, Tinesh, Afifi jawab. Tinesh, tujuan pelantikan ketua kumpulan bagi setiap kumpulan adalah untuk melancarkan aktiviti mengikut arahan yang telah diberikan. Senang saja jawab. Okay. Jawapan tu tak perlu kita nak fikir menggunakan ayat-ayat yang susah. Kita gunakan ayat-ayat dan perkataan yang biasa kita guna pun, yang biasa kita guna saja pun dah cukup. Asalkan maksud tu sampai. Dan susunan ayat tu betul. Mengikut sistem tata bahasa. Okey. Jelas ya? Seterusnya, Kaijun. Yang manakah lebih sesuai? Aktiviti ini dijalankan secara berkumpulan atau individu? Nyatakan pendapat kamu. Kaijun dia nak minta pendapat Tinesh. Yang mana lebih sesuai? Perkumpulan ataupun individu? Pada pendapat kamu apa? Yang mana lebih sesuai? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Yang berkumpulan ataupun individu? Kumpulan. Kumpulan. Siapa tu? Siapa jawab tadi? Koyim. Koyim. Okey. Dan tentulah kalau aktiviti macam ni lebih sesuai kita buat secara berkumpulan
supaya perkara ataupun kerja yang berat atau kerja yang senang kita dapat buat sama-sama. Bila kita buat sama-sama, lagi mudahlah perjalanan aktiviti ataupun program yang kita lakukan. Begitu juga dalam kelas, mesti ada ketua kelas. Begitu juga dalam persatuan, co-curriculum, ada ketua pengangkat, ketua bola sepak, semua ada. Supaya senang nanti nak ikut arahan daripada guru, senang. Ketua ambil arahan, terima arahan daripada guru, ketua sampaikan kepada ahli-ahli. Kita tengok apa Tinesh jawab. Okey, dia jawab, tengok tu. Sudah tentu aktiviti ini sesuai dijalankan secara berkumpulan kerana semua aktiviti dapat dilakukan bersama-sama dengan lebih mudah. Ringkas saja jawapan dia. Okay. Senang saja cara menjawab tu. Cikgu tak bagi kamu jawab dengan ayat-ayat ataupun perkataan-perkataan yang susah sangat, supaya kamu senang nak faham. Okay, cikgu harap semua yang ada dengan cikgu pada hari ini boleh salin. Salin dulu jawapan. Nanti kamu murnikan lagi dengan soalan-soalan tu. Salin laju dulu. Nanti ada masa lapang, salin elok-elok. Okay, sebab masa kita dah tak banyak, dah pukul 9 dah pun sekarang. Okay. Ada nak tanya tak? Ada nak tanya tak? Okay, jawapan kamu jangan tulis warna merah. Tulis dengan pensel. Ini cikgu tulis merah supaya kamu senang nampak. Tak perlu ikut cikgu tulis merah. Tulis dengan pensel. Tulis cantik-cantik. Okay, ada nak tanya? Ada siapa-siapa nak tanya? Sambil-sambil menulis. Okey. Saya harap semua salin. Nanti yang tak sempat nak salin, boleh tulis berdasarkan rakaman yang cikgu akan bagi. Biasa cikgu bagi pada waktu petang. Sebab untuk proses nak rakam ni ambil masa dan cikgu akan tengok dulu sebelum cikgu kongsikan. Okey, seterusnya. Okey, ini untuk minggu depan Untuk minggu depan kamu bersedia pada muka surat 10. Okey, cikgu nak semua orang baca dulu syair ni. Siapa yang tak tahu syair, boleh tengok dulu dari mana-mana sumber. Seperti internet, YouTube. Ataupun boleh minta ibu bapa ataupun kakak ataupun abang untuk syair. Bacakan syair kepada kamu. Sebab mungkin ada yang tak tahu macam mana nak baca syair. Macam mana nak sampaikan syair. Okay. Syair merupakan salah satu puisi orang-orang terdahulu. Okay. Ini syair tajuknya Seri Mahsuri. Okey, untuk ini cikgu nak kamu baca dan cikgu nak kamu cuba fahamkan dulu apa maksud syair ni. Bukan sekarang. Ini waktu ini kerja rumah kamu untuk kita lihat pada kelas yang seterusnya pada hari Khamis. Ini untuk kelas hari Khamis supaya ini persediaan kamu. Sebab nanti cikgu akan tanya maksud syair rangkap 1, rangkap 2, rangkap 3, rangkap 4. Apa maksudnya? Cikgu nak akan bersedia dulu. Okey. Sebelum cikgu tutup slide ni. Okey. Cikgu nak ulang balik yang cikgu minta kamu tulis tadi. Mungkin ada tak sempat, boleh salin dulu sekejap. Yang yang ni tadi. Contoh jawapan muka surat 8, cikgu bagi sepintas selalu. Mungkin ada yang tak sempat tadi nak salin. Cikgu bagi dulu peluang untuk kamu salin.
Ini semua dalam buku pemahaman. Dalam buku pemahaman. Ini semua kita tulis dalam buku pemahaman. Okey. Ini tentang contoh jawapan muka surat 8. Okey. Dan ini yang poster tu. Ini tak banyak page ataupun slide yang cikgu bagi pada kamu, tapi banyak menulis. Banyak menulis. Okey, ni jawapan. Okey. Dan ini syair. Syair ini untuk persediaan pada minggu depan. Bukan minggu depan, pada hari Khamis nanti. Maksudnya kamu ada hari Selasa, hari Rabu untuk kamu membaca syair ni. Dan cuba cari maksud setiap rangkap syair ni. Dan cuba cari sumber yang boleh kamu dengar, yang boleh kamu ikut cara-cara ataupun macam mana nada untuk bersyair. Dia lain sikit. Dia tak macam, dia seakan-akan menyanyi syair ni. Ada orang dia sertakan dengan muzik. Okay, kalau kamu tengok dekat YouTube banyak. Nanti cikgu akan tunjukkan contoh pada hari Khamis nanti. Nada untuk bersyair itu. Tapi cikgu nak kamu dulu. Kamu cuba cari dulu. Dan pada hari Khamis nanti mungkin cikgu akan minta seorang ataupun dua orang untuk bersyair. Boleh bersedia dekat rumah. Sambil-sambil berehat, sambil-sambil masih dalam PKP ni, cari dulu contoh-contoh syair untuk kita kongsikan nanti. Siapa rasa dia boleh bersyair? Siapa rasa dia boleh bersyair? Semua diam. Siapa rasa dia boleh sampaikan syair? Tak ada. Nanti cikgu akan sebutlah nama seorang lelaki, seorang perempuan. Bersedia ya. Jadi maksudnya semua orang kena cari. Tengok dekat YouTube ataupun mana-mana video ataupun minta ibu bapa yang pandai bersyair tu kamu tiru contoh macam mana. Ilham pandai bersyair. Tak. Saya rosak tak boleh tengok. Itu dah. Tak apa berkemai. Kalau nak cakap kita cakap untuk pelajaran saja. Kalau kita buka untuk nanti untuk cakap yang lain daripada pelajaran akan mengganggu kawan-kawan. Okey, cikgu rasa itu saja untuk hari ini. Cikgu, Ya. syair tu macam menyanyi Dia macam menyanyi sikit. Cikgu tak nak tunjuk dulu hari ni. Cikgu nak kamu cari dulu. Dia ada nada dia. Dia ada lenggok-lenggok dia. Siapa yang suka tengok cerita-cerita zaman dahulu, zaman cerita P. Ramlee, Jin Samsudin, siapa lagi, ramai artis-artis ataupun filem-filem lama ada syair. Okay. Dan kamu boleh tengok sebenarnya dekat YouTube. Sambil-sambil kamu main game ke apa ke, cuba type saja dekat search YouTube tu syair. Mesti ada. Okay. Ini penting sebab sekarang ni kita kurang didedahkan dengan syair kecuali di sekolah. Kalau waktu sekolah biasa kita ada juga pertandingan syair ataupun pertandingan sajak. Dia tak sama macam sajak. Sajak ni bebas. Tapi syair dia ada nada dia. Yang perlu kamu sampaikan dengan nada tersebut. Okey, ada nak tanya lagi? Sambil bersyair tu, cikgu nak semua orang cari maksud syair. Maksud yang ringkas saja. Okey.
Okey, boleh buka kamera semua, cuba nak tengok. Okey, itu saja untuk hari ini. Itu saja untuk hari ini. Cikgu harap kamu semua buat latihan yang cikgu suruh. Okey. Tidak semua jawapan, contoh jawapan cikgu dapat bagi. Okey, mana yang cikgu dapat, cikgu rasa sesuai, cikgu bagi contoh jawapan. Tapi jangan hanyalah tunggu jawapan yang cikgu bagi setiap minggu. Okey, cikgu bagi jawapan untuk kamu, untuk memudahkan kamu menyemak jawapan kamu, sebab sekarang kita tak dapat ke sekolah. Kalau di sekolah cikgu boleh tanda. Okey, jadi kamu banding-bandingkan jawapan yang cikgu bagi dengan jawapan yang kamu tulis. Okey. Cikgu, kenapa encik? Kenapa tanya macam ni? Kenapa encik tu? Okey, ada siapa nak tanya sebelum kita tamatkan kelas hari ni? Ada siapa nak tanya? Tak ada. Okey, kalau tak ada, lepas ni kamu boleh minum, boleh makan dulu, boleh rehat dulu. Sementara kelas sains nanti pukul 9.30. Okey. Jadi cikgu harap siapkan latihan yang cikgu bagi supaya kita tidak ketinggalan dalam pelajaran. Okey. Kalau sekolah buka nanti tak adalah kita banyak ketinggalan. Okey. Jadi setakat ni kita masih lagi ikut jadual yang betul untuk belajar. Okey. Hafiz Faisal, puasa? Ya, bagus. Puasa sunat bagus. Bagus. Siapa yang puasa? Hari ni boleh puasa sunat. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada kelas yang seterusnya. Sebelum cikgu keluar, cikgu nak semua untuk kehadiran, cikgu akan bagi link. Bagi link kehadiran. Sekejap Okey, cikgu akan bagi link kehadiran dalam grup WhatsApp nanti. Dalam grup WhatsApp nanti cikgu akan bagi link kehadiran. Siapa yang hadir kelas pada hari ini sila isi pada link yang cikgu bagi. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada hari Khamis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Assalamualaikum. Salam.